Alright, sorry ya sebab ada masalah teknikal sikit. Sekejap, refresh dulu. Okay, apa tadi? Limit yang kedua kan? Mana ni. Okay, dah jauh sangat ni. Sekejap, pada balik. Okay, yang ni kita, semua boleh dengar tak? Semua boleh nampak tak? Cuba respon sikit. Boleh nampak tak? Skrin ke apa ke? Boleh dengar suara ke? Cuba check kat Google Meet ni. Boleh tak? Boleh Kalau boleh, kita teruskan lah. Okay, dah record Alright, kita sambung tadi, mana tadi? Okay ni. Ini ganti je dengan negatif 2 tu. So, kita gantikan dengan negatif 2 tu, kita akan dapat 4. Okay, silap kat sini, kita tulis 4. Okay, 4. So, punca kuasa 4 tolak 4, kita akan dapat sama macam tadi lah, punca kuasa kosong. Dan bila punca kuasa kosong, jawapan akhir dia akan dapat kosong. Okay, still sama. Cumanya kita kena lihat adakah betul graf ni menunjukkan bahawa dia mempunyai had. Okey, adakah graf tersebut mempunyai had yang betul? So kita pun try lah buat satu conclusion. Okey, conclusion kat sini. Apabila dia positif, sepatutnya lah apabila dia positif, kita akan nampak seperti X. Okey, X tolak 1 mestilah lebih besar dan sama dengan kosong. Sebab kita nak nombor 1 ni, okey, nombor 1 ni adalah dekat kawasan positif. Okey, nombor 1 ni kat kawasan positif dan dia mestilah dekat kawasan right hand. Okey, belah kanan. Sebab dia adalah positif. Okey, simbol positif. Sebab tu kita gunakan simbol lebih dan sama dengan kosong. Sebab dia memang lebih daripada kosong. Okey, sebab dia positif kan? Okey, so kita lihat kat sini. Kalau kita pindahkan punca kuasa, dia akan jadi X tolak 1 lebih besar dan sama dengan kosong. So punca kuasa ni pindah, dia tak ada apa-apa lah, dia hilang gitulah. Dan X lebih besar dan sama dengan 1. Okey, maksudnya kat sini, apabila X lebih besar dan sama dengan 1, maksudnya dia adalah lebih daripada 1 lah. Kan? Dia lebih daripada 1, maksudnya dia merupakan right hand. Okey, dia merupakan right hand dekat belah kanan. Ni, kat sini. Yang saya hitamkan ni, nampak tak? Dia adalah berada di kanan. Sebab kita pun carilah graf ni. Graf ni lebih besar dan sama dengan kosong. Kita mesti gunakan lebih besar dan sama dengan kosong. Mesti guna. Sebab kita nak check, nak determine. Betul tak dia punya jawapan akhir ni mencecah had tu? Okey, adakah dia mencecah had tu? Jadi kalau dia dah melebihi had tu, okey, had dia kan dekat 1. Okey, so maksudnya dia adalah lebih besar dan sama dengan 1. So betul lah. Okey, maksudnya yang ini adalah wujud. Exist exist. Graf ni tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau kita lihat yang lagi satu, okey, kalau kita lihat yang lagi satu ni, kita graf dia kita ada dua tau. Kita ada graf atas dengan graf bawah. Graf atas ni untuk soalan 1, soalan A. Okey, jap kita ketepikan sikit. Okey. Untuk soalan yang ni, B ni, sama juga kita buat satu conclusion. Kita buat satu conclusion bahawa punca kuasa 4 tolak X kuasa 2 lebih besar dan sama dengan kosong. Sebab apa kita guna simbol lebih besar? Kenapa kita tak guna simbol lebih kecil? Walaupun dekat sini negatif 2 dengan left hand. Dekat sini left hand. Negatif 2 left hand. Kenapa kita tak guna simbol kurang? Sebab kita nak check.
Okay, kita nak check. Kita nak check bahawa graf ni ada ke tak? Graf ni wujud atau tidak? Check sama ada graf ni wujud atau tidak. Okay, graf pula. Had, sorry, silap Sama ada had ini wujud atau tidak. Kita nak check sama ada had ni wujud atau tidak. So, kita kena gunakan lebih besar dan sama dengan kosong. Okay, kita nak check. So, kita pun buatlah satu conclusion kat sini. 4 tolak X kuasa 2 lebih besar dan sama dengan kosong. Okay. Dan kita ubahkan dia, kita pindahkan X kuasa 2 ni jadi positif. Kita ubahkan dia, kita darabkan dengan negatif. Semua ni kita darabkan dengan negatif. So, apabila semua darab dengan negatif, dia akan dapat negatif 4 tambah X kuasa 2. Simbol ni juga akan songsang. Okay, simbol ni juga akan songsang. Sebab negatif darab dengan ni, dia akan jadi songsang lah simbol dia. Okay, negatif darab dengan 4 dapat negatif 4. Negatif darab dengan negatif X dapat positif X. Simbol lebih akan jadi simbol kurang. Okay, dan sekarang kita cari nilai X. X lebih kurang dan sama dengan 4. So, X adalah positif negatif 2. Okay, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2 lah, punca kuasa 4 lah kan. Punca kuasa 4 dia jadi macam ni lah, positif negatif. Okay, kalau tak nampak kita boleh try lagi lah. X lebih kurang dan sama dengan positif negatif 2. Kenapa positif negatif? Sebab punca kuasa. Sebab kuasa 2 pindah ke kanan dia jadi punca kuasa. Tapi bila dia jadi punca kuasa ni, dia kena letakkan positif negatif. Atau paling senang, paling malas EQN je. Okay, paling malas EQN sahaja. Okay, EQN 3. Kita letaklah nilai dia. X kuasa 2 tu bersamaan dengan 1. So, B tak ada, kosong. Silap. B kosong. C dia adalah negatif 4. So, kita dapat X1 sama dengan 2. X2 sama dengan negatif 2. Okay, so graf dia akan jadi macam ni lah. Graf dia akan jadi macam ni. Sini kot. Something macam ni lah graf dia. So, graf dia jadi macam ni. Dan kita gunakan julat dia sebabkan dia simbol kurang kan. So, kita gunakan X kurang negatif 2. Silap. Negatif 2 kurang daripada X kurang daripada 2. So, dia punya julat, dia punya range. Range untuk simbol kurang. Simbol kurang range dia macam ni. Nombor kecil kurang dan sama dengan X kurang dan sama dengan nombor yang paling tinggi, yang paling besar. Ni paling besar, ni paling kecil. Okay. So, range dia kita kena buat macam ni. So, dia punya kawasan dia kat sini lah. Jadi, sebenarnya graf ni tak wujud tau. Sebabnya, dia punya limit dia sepatutnya berada dekat kawasan kurang daripada 2. Okay, dia punya limit pula. Dia punya kawasan graf tu, sepatutnya kawasan graf tu adalah di kawasan back sini, di kawasan sini. Di kawasan yang saya lorikkan warna biru atau hijau ni lah. Sebabnya dia adalah X menuju kepada negatif 2 yang belah kiri. Lagi kurang daripada negatif 2, sepatutnya. Tapi graf ni menunjukkan di kawasan lebih daripada negatif 2. So, salah. So, maksudnya graf ni tidak menepati had tu. Had tu ada tapi graf ni tidak menepati had tu. Okay, so graf ni tidak menepati had. Tidak mempunyai had lah maksudnya. Tidak mempunyai had. Graf ini tidak mempunyai had. Sebabnya graf ni jauh jauh daripada had. Had dia kan kawasan negatif 2 dan kurang. So maksudnya kawasan yang sepatutnya adalah di kawasan merah. Tapi kenapa graf dia berada dekat kawasan depan? So kena check lah. So kita nak check, kita gunakan kaedah conclusion. So kaedah conclusion ni awak boleh tengok dekat dalam notes. Okay, awak boleh tengok dalam notes dan ni dia punya gambaran lah.
Okay, so yang ni memang jarang lah keluar soalan ni. Sebab soalan ni confuse sikit lah. Tapi tak apa, awak kena check. Yang penting memang cara jawab dia ganti sahaja. Ganti-ganti dapat kosong. Yang tu tak apalah, yang tu awak buat je. Cuma yang graf ni tidak mempunyai had. Yang ni adalah dia punya apa ni, bukti. Okay, bukti. Tapi jawapan dia kosong Jawapan dia still kosong. Ini saya punya conclusion sahaja. Okay, semak sangatlah benda ni. Sekejap kita betulkan balik. Okay. So ingat tau, bila kita dapat soalan macam ni, kita ganti je. Okay, first kita ganti sahaja. Ganti je. Okay, ganti je dapat nilai. Kadang-kadang bukan kosong, kadang-kadang nombor lain. Tapi tak apalah, ganti je lah. Cuma conclusion ni adalah sesuatu pengetahuan tambahan. Okay, pengetahuan tambahan je. Dia tak minta pun kita cari semua ni. Ni adalah pengetahuan tambahan. So maksudnya kalau awak nak tahu sebenarnya graf ni tak mempunyai had. Tapi jawapan dia still kosong. Okay, had dia adalah kosong. Kena ingat tu. So cuma graf ni tak ada had je. Okay. Alright. Okay, padam yang ni saya tak nak awak pening-pening. Okay. So dia punya jawapan dia kosong Cumanya graf ni tidak mempunyai had. Example 1 based on apa yang saya ajar, saya terangkan. Example 1 dengan example 2 ni adalah melibatkan penggantian. Okay, pergantian ni from example 1 dengan example 2 macam mana kes ni. Okay, and 2. From example 1 and 2 ni kita gunakan penggantian sahaja. So gantikan nilai X tu dengan apa yang kita tuju. Okay, cumanya ingat tau, kalau kita dapat bentuk dia dalam undefined, kita boleh gunakan dua kaedah lain. Jika undefined, guna ni guna dua ni. Jika undefined, guna dua ni. Tapi kalau boleh baca, janganlah guna dua ni. Buat macam soalan A dan B. Ganti je. Okay. Ini kalau define lah. Ini define. Yang ni undefined lah. Yang ni undefined. Undefined. Faham lah apa beza undefined dengan define Undefined tu maksudnya kosong bahagi kosong, tak ada jawapan. Mat error. Kalau define maksudnya ada jawapan. Okay. So kena tahu tu lah. Okay, kita nak masuk sikit lagi. Ada banyak sebenarnya tapi sikit lagi lah kot. Ni je kot rasanya. Okay, yang ni conclusion ni ingat tau. Just ni hanyalah pengetahuan tambahan sahaja. Ni bonus Okay, ni pengetahuan tambahan. Yang ni awak kena tahu sikit lah. Okay, ni pengetahuan tambahan. Okay, so ni ganti-ganti dapat kosong, gitulah. Okay, kita ada properties yang baru kat sini. Untuk example 3, kita ada properties baru. Sekejap ni kita kecil-kecil kan, ganggu pula. Okay. Untuk properties kat sini, kita lihat jika X positif A, okay, X menuju ke positif A, sama nilai dengan X menuju kepada negatif A, A negatif, maka limit tersebut adalah wujud. Ni kita nak belajar benda baru. Okay, kita boleh buka. Kita boleh buka satu, mana tadi? RPP Okay, kita tengok kat sini. Cases of non-existence limit. Ini kita nak masuk kat sini. Tadi kita dah selesaikan konsep of limit.
Dan kita dah bezakan computation of limit. Kita dah masuk 1.1 dengan 1.3. Sekarang kita masuk 1.2 pula, iaitu kes apabila limit tu tak wujud. Inilah yang kita nak tengok. Kes apabila limit tu tak wujud. Okey, ini kita panggil dia sebagai piecewise function. Okey, ini adalah piecewise function. Apa tu piecewise function ni? Okey, piecewise function ni maksudnya di sini diberi function, bawah juga diberi function. Ada dua function. Dan di sini ada option, dia ada syarat. Okey, ni ada syarat dia, option. Option dia apabila x tu kurang daripada 1, maka kita akan gunakan function yang pertama. Kalau x tu lebih daripada 1, kita akan gunakan function yang kedua. Itu sahaja piecewise function. Senang je. Wise bukan wife. Wife tu bini. Okey, wise. Piecewise. Okey. So untuk tu. Okey, untuk tu kita lihat. Di sini dikatakan bahawa jika x apabila A positif sama dengan x apabila A negatif, maka limit itu adalah wujud. Okey, limit itu adalah wujud. So di sini diberikan, dia suruh kita determine bahawa adakah limit satu ni wujud. Okey, is this or not? So kita kena carilah. Okey, yang first kita cari adalah positif dulu First kita cari limit x menuju 1 positif. Okey, x menuju 1 positif. Okey. Untuk limit x menuju 1 positif, okey, kita tengok options. Option apa yang kita nak guna? Option atas atau option bawah? Okay, lebih daripada 1 atau kurang daripada 1? Kalau 1 tambah ni. Okey. Sekejap. Mana tadi? Kita guna yang 1 ni atau yang 2? Kalau yang positif ni. Kita guna yang 2 sebab dia kata nak lebih daripada 1. Ingat ya, x implies 1 positif, maksudnya x tak sama dengan 1. Kena ingat tu, x tak sama dengan 1. Maksudnya dia adalah right hand, dia adalah lebih besar daripada 1. Dia adalah belah kanan. So kita gunakan function 2. Kita gunakan 1 tambah i tolak x. Gantilah, ganti. 1 tambah i tolak 1. Ganti ni jangan risau. Ganti ni ganti dengan nombor je. Jangan ambil plus ni. Biarkan. Ingat dia macam tadi. Tambah 1. Maksudnya kita jangan tertipu dengan simbol tambah ni. Simbol tambah ni adalah untuk option sahaja. Okey, simbol tambah ni adalah untuk option. Diguna pakai untuk piecewise function. Tambah pula, tolak. Okey, so 1 tolak 1 kosong. So dapat i lah. Okey, jawapan dia i. Okey, next yang kedua. Kita kena determine juga untuk limit x implies 1 negatif. Walaupun soalan ni tak minta. Walaupun soalan ni tak minta, tapi kalau dia minta x go to 1, kita kena cari ciri ni apa orang panggil? Dia punya ni. Okey, dia punya adik-adik dia ni. Kita panggil adik-adik dia lah, senang. So kita kena cari dia punya positif dan dia punya negatif. Dia punya side dia tu. Okey, so kita kena cari. So kalau x tu 1 yang kurang, maksudnya kita guna yang 1 lah, function yang pertama. Okey, function yang pertama sebabnya 1 tu adalah kurang. So kita pun tulislah 2 tambah i kuasa x. Okey, kita pilih. Piecewise ni adalah option. Okay, kita boleh pilih sama ada 1 atau 2. So kita try lah. 2 tambah i kuasa 1. So 2 tambah i.
Okay. Adakah jawapan bagi yang first, yang ni, X tambah 1 ni sama dengan X tolak 1? Sebabnya kita gunakan properties yang ada dekat sini. Kalau sama, okay, kalau dua-dua ni sama, kalau sama, kita kata dia exist. Tapi kalau nilai dia tak sama, kita kata dia sebagai not exist. Okay, so kalau kat sini nilai dia tak sama, E tak sama dengan 2 tambah E. So not exist, had dia tak exist. Okay, maksudnya limit 1 tu tak exist. Tuan dia tak wujud lah. Maksudnya limit yang tuan tu tak wujud. Limit X implies 1 not exist. Okay, kalau tak sama. Kalau sama exist lah, kalau tak sama tak exist. Macam tu je. Okay, so ni piecewise function memang best. Piecewise function ni memang best. Okay, ni kita lihat lagi. Next, kat sini. X implies 2. Okay, X implies 2 dan kita pun baca kat sini. Kalau dia tanya yang ni, wujud ke tak? So dia tak tanya pun yang plus dengan minus tu. Dia tak cakap pun. Tapi kita kena cari. Sebab apa? Sebab kita nak tentukan. Betul ke dia ni wujud? So kita pun try buat. Satu kat sini, satu kat sini. Tak kisahlah terbalik ke apa ke. Pulanglah nak buat positif dulu ke, nak buat negatif dulu ke, tak apa. Mana-mana boleh. So kalau kita tengok kat sini, kalau positif dulu, so dia mestilah nombor yang lebih besar daripada 2. Kalau nombor dia negatif, maksudnya bukan negatif lah, maksudnya kalau dia left hand, maksudnya dia adalah kurang. Tu kena faham pilih nak mana satu nak pilih. Kena pandai pilih. So kalau kat sini kita tengok, ni lebih, maksudnya kita akan gunakan 1 tolak 2 per X. Jadi lepas tu kita ganti sahaja. 1 tolak 2 per 2. So sama dengan kosong. Okey, 1 tolak 1 sama dengan kosong. Okey, yang ni sama juga. Kalau kurang daripada 2, maksudnya negatif kan left hand kan? Ini adalah left hand. Yalah, sebab belah kiri, kan ni nombor 2, dia belah kiri left hand. So dia mesti kurang. Kurang atau sama dengan. So kita guna yang atas lah. X tolak 2 kuasa 2. Okay, so ganti je lah. Gantikan nombor 2 ni. Jangan tertipu dengan simbol negatif. Gantikan dengan nombor 2 ni. So 2 tolak 2. Okay, sama. Kosong. Okay, apabila kosong sama dengan kosong, ataupun nilai yang pertama sama dengan nilai yang kedua, maka limit 2 ni wujud. Limit 2 fx is exist. Sebab sama. Okay, sebab sama. Senang je. Kita ada berapa example sebenarnya? Ada 5 kan? Tapi ni baru 3. Tapi tak apa, kita slow-slow je. Okay, yang bawah ni pun sama. Ni positif, satu lagi negatif. Sinilah. Ya, lupa nak bagi tahu. Untuk pengetahuan, ni adalah nota nota yang penting. Sebab apa? Kalau ada modulus, okey, modulus ni maksud dia kita boleh fahamkan bahawa dia adalah positif dan dia adalah negatif. Okey, modulus ni kita boleh pecahkan kepada 2. Nampak tak kat sini? X tolak 2 ni dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian untuk positif dan bahagian untuk negatif. Okey, nampak tak? Ni dia punya kurungan lah. Okey, so ingat modulus ni sentiasa dipecahkan dalam piecewise function.
Okey, sentiasa dipecahkan dalam piecewise function. Asalnya benda ni tak ada tau. Asalnya benda ni tak ada. Tapi kalau jumpa je macam ni, kita yang kena buat. Kita yang kena buat piecewise function. Jadi macam ni ni jadi dia. Kita yang kena cipta piecewise function. Satu positif, satu negatif. Jadi yang positif ni automatically akan jadi yang ni punya lah. Manakala yang negatif akan jadi yang ni punya. Seikut masing-masing punya lah. Kalau yang negatif punya. Kalau yang positif, positif punya. So kalau yang positif punya kita ambil kat sini, X tolak 2. Kalau negatif kita ambil lah negatif X tolak 2 macam ni. So kita pandai-pandai letak yang betul, tempat yang betul dan sebagainya. Okey. So untuk tu kita kira lah gantikan macam biasa X tu dengan 2. So 2 tolak 2 sama dengan 0. Okey, yang ni sama juga negatif 2 tolak 2 sama juga dengan 0. Negatif 0 tu 0 lah. Okey, sama je. Okey, mana yang kita ganti tu tengok balik kat sini. Ni yang warna biru ni kita gantikan dia. Okey, so sama exist lah. 0 sama 0 limit X implies 2 is exist. Okay, ini adalah piecewise function. Alright. Cukup dulu untuk ni. Nanti next week tu kita sambung lagi lah. Tapi untuk tu kita nak tengok latihan sikit. Okay, kita tengok latihan sikit. Kita apa panggil? Cuba refresh pemikiran kita balik. Okay, so kita tengok Okay, soalan nombor 1 ni boleh buat kot rasanya. Semua boleh buat kan. Soalan nombor 2 pun boleh buat sebab ni ganti-ganti je. Ini boleh rujuk balik example 1 dengan example 2. Okay, boleh rujuk balik example 1 dengan example 2. Soalan 1 dengan 2. Untuk soalan 3. Okay, untuk soalan 3 ni. Dia cakap. Dia suruh kita cari limit X2 positif dengan 2 negatif ni. Yang ni belum belajar lagi. So nanti dulu. Ni nanti dulu jangan tengok dulu. Find the limit. Ni pun belum belajar lagi nombor 3, 4. Okay, nombor 5 nombor 5 dah belajar. Tadi, baru je tadi. Okay. So a function, ni kita ambil gambar ya. Oops. Kita tengok macam mana nak buat soalan ni. Kita tengok sikit A function f is defined by fs. Dan dekat sini dia bagi piecewise function yang pelik-pelik sikit. Okay, dia bagi pelik-pelik sikit kat sini. Perasan tak ada modulus kat sini? Perasan tak? Okay. Maksud dia, kita kena cipta satu piecewise function yang baru. Okay, kita cipta satu yang baru. Fx sama dengan ni something lah kot. Macam ni kan. So yang modulus X tolak 3 ni, kita boleh cipta dia sebagai positif. Okay, positif bracket. Dan negatif bracket. Macam tu lah. Kita cipta dia macam ni. Sebabnya, ingat ya, simbol modulus adalah maksudnya positif negatif. Dia boleh tukar jadi positif negatif. Ini dia punya function. So kita pun tulislah dalam dia isi dia apa. X tolak 3 masing-masing Okay, ni dalam dia X tolak 3. Dan jangan lupa kita dia punya ni dia adalah bentuk pecahan. Alamak, sekejap Dia adalah bentuk pecahan. Sekejap lupa nak tulis dia punya pecahan. Ni pecahan kat sini
Bawah dia tu X tolak 3. Jangan lupa tulis. Okay, yang ni bawah dia ni jangan lupa tulis denominator dia. Atas tu memang ambil, tapi bawah dia jangan lupa ambil. Okay. Yang ni kalau kita lihat kan, ni ada positif. Yang ni adalah negatif. So automatic kalau yang ni kan khas untuk limit X implies 3 positif. Dan yang ni khas untuk limit X implies 3 negatif. Dia secara automatically akan jadi milik limit ni. Okay, kalau yang positif dengan positif. Kalau yang negatif dengan negatif. Memang milik dia. So automatically, based on this only function, okay, hanya setakat function yang ni sahaja, automatically kita akan dapat jawapan A dan B. Okay, based on yang ni sahaja. Tak perlu pun kita cari X sama dengan kosong. Fx sama dengan kosong. Tak perlu cari ini. Yang ni cancel. So yang ni kita boleh tengok kat sini bahawa dia boleh pecahkan kepada positif dan function negatif. Ingat ya simbol modulus tu macam mana? So kita carilah A, limit untuk yang negatif, limit untuk yang X3 negatif. Untuk yang negatif ni kita akan guna yang mana? Yang atas atau yang bawah? Mestilah yang bawah kan? So kita gunakan yang bawah lah. Kita gunakan yang ni. Negatif X tolak 3. Ingat ya, ini adalah piecewise function. Kita punya option, kita pilih. So potong saja. Okey, dia akan dapat negatif 1. Okey, potong sahaja. Okey, ataupun awak boleh gantilah. Potong je lah kan, memang potong pun kat situ. Dia akan dapat negatif 1. Okey, so limit bagi X3 negatif ni adalah negatif 1. So jawapan dia adalah negatif 1. Sebab kita belum ganti lagi tau. Kita belum ganti lagi X tu, so limit dia masih ada. Okay, bila kita ganti, still sama jugalah jawapan dia. Bezalah dengan kita gantikan. Kalau kita gantikan dulu, contohnya negatif 3 tolak 3, kita akan dapat kosong tau. Okay, kita akan dapat kosong. So jangan gantikan dulu. Kita potong dulu. Okay, potong dulu, baru ganti. Kalau kita ganti dulu, kita akan dapat undefined. So hati-hati Kalau kita ganti dulu, kita akan dapat undefined. So hati-hati. Hati-hati. Okay, so jangan ganti dulu. Potong dulu. Potong dulu, baru ganti. Okay, B. Limit X untuk 3 yang positif. Okay, X tolak 3, X tolak 3. Okay, ni potong je lah. Potong dulu jangan ganti. Potong dulu. So, apabila kita potong, kita dapat 1. Limit 3 positif adalah 1. So, hasil jawapan dia adalah 1. Okay, ini adalah jawapan mereka berdua. Okay. So, ini contoh piecewise function yang korang boleh gunakan. Macam mana nak buat piecewise function apabila ada modulus. Jadi, adakah limit 3 ni wujud? Cuba awak nyatakan. Based on jawapan. Adakah dia wujud? Ya atau tidak? Apa jawapan dia? Tidak. Okey, kenapa tidak? Sebab dia punya jawapan, nilai dia tak sama. Negatif 1 tak sama dengan 1. Maka kita boleh katakan bahawa dia not exist. Okey, not exist. Apa dia yang tak exist tu? Limit 3. Limit
X implies 3 not exist. Cuma yang kena ingat lah sebabnya kalau ada modulus ni kena pecahkan dia jadi 2. So hati-hatilah yang tu. Okay. Ni kena faham macam mana nak buat. Okay, piecewise function. Okay, so jalan kerja dia actually yang kosong ni kita boleh cancel tau. Yang kosong ni kita boleh cancel. Tak boleh guna pun. Okay, untuk piecewise function, ada apa-apa nak tanya tak? Kecilkan sikit. Siapa yang nak tengok ni snap lah. Kod dapat jawapan ni kan. Tak ada soalan untuk piecewise function. So harap semua okey untuk piecewise function. Alright. Yang ni pun sama, korang boleh tengok. Kalau nombor 6 ni piecewise function dia sama je. Kalau limit X2 maksudnya awak kena carilah positif 2 dengan negatif. Walaupun dia tak minta. Okay, ingat dia tanya X implies 2. Tapi actually kita kena cari negatif 2 dengan positif 2 tu. Silap. 2 negatif dengan 2 positif. Left hand dengan right hand dia kena cari juga. Sebab apa? Kalau dia sama, dia wujud. Kalau dia tak sama, dia tak wujud. Okay, yang tu kena cari. Sama juga dengan ni. Yang ni tak perlulah. Yang ni dia dah nyatakan 3 tu tolak. So yang ni tak perlu carilah. Dia yang kena cari apabila dia tanya macam ni. Yang ni kena cari. So kita tengok contoh ni. So kita tengok contoh ni. Okay, ni last code. Ni last untuk malam ni. Okay, so kita tengok kat sini. Kalau diberi piecewise function macam ni. Okay, kita ada option. Kita ada banyak function. Ada 3 kan. So pilihlah. Pilih yang betul. Untuk yang X implies 2 ni. Okay. Kita ada option 1, 2, 3. Okay, nak tanya dulu. Nombor 2 ni kat mana? Nombor yang kurang daripada kosong ataupun nombor yang lebih daripada kosong? Nombor 2 nombor 2. So kita nak pilih function yang mana? 1, 2 atau 3? Okay, so kita pilih function yang ketiga. Sebab nombor 2 ni lebih daripada kosong. Okay, so kita pun pilihlah. Ni kita pilihkan dia jadi limit X. Untuk 2 yang positif ni kita pun pilih 2X tambah 5. Okay, yang ni kita kena check tau. Sebabnya kita nak tahu limit 2 tambah dengan limit 2 tolak tu sama ke tak sama. Kena check. Okay, kena check lah. Check even dia sama atau tidak. Okay, check So kita gunakan dua-dua ni function yang sama. Kenapa function yang sama? Sebabnya nombor 2 ni, okay, nombor 2 ni adalah lebih daripada kosong. Okay, nombor 2 ni, ingat nombor 2 ni lebih daripada kosong. So kita gunakan yang ketiga ni. Jadi kita gantikan 2 dengan X. Kita gantikan X tu dengan 2. So 2 kali dengan 2 tambah 5. Kita dapat 9. Untuk yang seterusnya ni pun sama. Gantikan je dengan nombor 2. Ingat ya, simbol tambah dengan tolak ni tak ada apa-apa kaitan pun. Dia hanyalah left hand dengan right hand. Untuk kita bezakan dekat mana option dia.
Okey, untuk kita fahamkan kat mana option dia. Itu sahaja. So kalau nombor 2 ni still lagi dekat kawasan nombor lebih daripada kosong kan. So kita pun apa ni? Gantikan 2 darab 2 tambah 5 sama 9. So maksudnya limit 2 ni adalah 9. So limit x implies 2 ialah 9. Sebab sama. Okey, sebab sama. Okey, ni adalah untuk soalan A. Okey, senang je. Kalau nombor 3 ni pun sama. Kita gunakan function yang sama. Sebab nombor 3 ni lebih daripada kosong. Kalau nombor kosong negatif, nombor kosong negatif tu maksudnya mungkin awak boleh kata 0.001 something. Kan? Sebab dia hampir dengan kosong. Kalau kosong positif ni maksudnya 0.001. Dia adalah hampir dengan kosong tapi dia adalah right hand. Itulah maksud dia. Dan adakah dua-dua ni sama? Kalau sama, E ni exist. Tapi kalau tak sama, maksudnya E ni tak exist. Itu je lah. Senang. Dia relate balik. Cari C, cari D, dapat E lah. Maksudnya macam tu. Dia sama macam soalan A dan B. Sama je. So yang ni rasanya semua boleh buat kot. Cuma kena ambil masa je lah nak buat ni macam mana kan. Boleh rujuk balik lah piecewise function ni macam mana. Ni cara dia. Okay, harapnya kalau tak faham boleh rujuk balik lah, boleh tanya. Okay lah, cukup lah. Dah dekat 2 jam dah pun. Ada apa-apa nak tanya tak pasal piecewise function? Tak ada Okay. So kalau dah tak ada, cukuplah kot. Malam ni dah lambat sangat dah pun. Okay, sekejap Okay, ni adalah attendance survey. So attendance survey ni korang kena isi lah. Okay, sorry lah sebab tadi ada masalah lain. Okay. So hari ni kita belajar 3 je dulu, iaitu piecewise function. Okay, so piecewise function ni dia penting tau sebab dia memang famous sangat. Okay, so kena ingat yang tu. Okay, korang boleh isi attendance tu dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan untuk continuity. Okay, continuity lepas tu habislah chapter 1. Okay lah, tu je lah. Kalau ada apa-apa nanti boleh discuss dalam group ya. So korang boleh lihat awal, sambung cuti korang dan itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.